Baik, kita ke Bumi Kenyalang bersama Bu Mawin. Antara tumpuan hari ini, Kerajaan Sarawak merancang menubuhkan sebuah syarikat penerbangannya sendiri dikenali sebagai Butik Airlines. Perinciannya terus bersama Bu Mah. Silakan Bu Mah. Baik Nurul, terima kasih. Kerajaan negeri merancang menubuhkan sebuah syarikat penerbangannya sendiri dikenali sebagai Butik Airlines. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, Butik Airlines itu nanti akan ditubuhkan sebagai sebuah anak syarikat Hornbill Skyways. Ditemui selepas pecah tanah projek lapangan terbang landasan pendek berbuling Stallport di Sepauh, beliau memberitahu Butik Airlines akan menjadi sebuah syarikat penerbangan kecil serta mempunyai beberapa kapal terbang yang disewa dan beroperasi secara komersial. Dengan kata lain, penubuhannya akan mengembang operasi Hornbill Skyways yang sebelum ini mempunyai lesen penerbangan namun tidak digunakan sepenuhnya, terutama untuk tujuan komersial. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan beliau pernah melihat dan membuat kajian bersama pakar penerbangan mengenai model operasi komersial syarikat penerbangan kecil. Ia didapati tidak melibatkan kos yang besar dan hanya memerlukan beberapa hub strategik untuk membawa masuk pelancong serta kargo ke Sarawak. Kerana Hornbill ada lesen. What happened is we have not used the license. Because kita constraint, kita fikir belum masanya. But now with our tourism recovery, we want to have our own access, market access. That's why I said what we do, we have only strategic hub. That is Singapore, KL, Bangkok, perhaps of course Kuala Lumpur lah, perhaps Hong Kong. Justru beliau berharap penubuhan Butik Airlines ini nanti akan dapat membantu Sarawak mempunyai akses pasarannya sendiri dalam sektor pelancongan. Bagaimanapun, rancangan menubuhkan Butik Airlines ini akan diperhalusi sebaik selesai pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12. Sementara itu, lapangan terbang landasan pendek berbuling Stallport dibina dengan kos RM108 juta dan dijangka siap pada tahun 2023. Ia akan menyediakan akses dan logistik bagi pemasaran produk pertanian bagi kawasan Betong dan sekitarnya. 16 projek menyelenggara jalan kebun di kawasan Seratok bakal memberi impak positif dalam menambah keselesaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat luar bandar, khususnya pekebun kecil kelapa sawit. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Ali Biju semasa meninjau jalan kebun di beberapa tempat di kawasan Krian memberitahu kesemua projek itu dibiayai di bawah dana projek Mesra Rakyat. Datuk Ali menjelaskan dari jumlah tersebut separuhnya akan dilaksana di kawasan Krian manakala separuh lagi di kawasan Kabung melibatkan perbelanjaan keseluruhan berjumlah RM800,000 dengan anggaran kos bagi setiap projek kira-kira RM50,000. Ujarnya lagi, kepayahan pekebun kecil kelapa sawit di kawasan Seratok amat difahami pihaknya terutama dalam menghadapi kesukaran menghadapi dan menjual buah tandan segar kerana jalan kebun yang rosak lebih-lebih lagi semasa berdepan dengan keadaan cuaca hujan. Jadi projek ini adalah penting untuk menaik tarafkan ekonomi rakyat. Sebab rata-rata penduduk di sekitar kawasan ini memiliki kebun sawit. Tanpa jalan kebun yang sempurna, mereka menghadapi masalah untuk memasarkan keluaran sawit mereka. Sementara itu, tiada akses dan jalan kebun yang rosak merupakan masalah yang kerap disuarakan penduduk Seratok yang kebanyakannya pengusaha tanaman kelapa sawit. Tiba-tiba bah tu, penanggul kami itu nada boleh ngambil buah sawit. Sampai sebulan hari hujan, sebulan pun buah sawitnya tidak boleh ambil. Ya, ke pengusaha kami itu. Kecil itu pengambil mana ya? Ya boleh. Kau mantu kami lebih lagi buka jalan itu beri batu film kami dah minta jembatan amat tanya apin putus tang ya bisinya inti berunding kilo. Tambah Datuk Ali lagi, kontraktor bagi pelaksanaan projek berkenaan telah dilantik dan ia akan bermula dalam masa terdekat serta dijangka siap dalam tempoh 3 bulan. Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Sarawak, SHEDA, akan bekerja rapat dengan Kerajaan Sarawak dalam memastikan golongan belia memiliki rumah pertama mereka melalui skim bantuan deposit perumahan Sarawak
HDAS. Presiden Syeda Augustine Wong Chung Ho berkata, persatuan berkenaan akan bermusyarat dengan pihak berkepentingan dalam masa terdekat bagi membincangkan mengenai pemacu pemangkin HDAS, satu skim yang diperkenalkan oleh kerajaan negeri bagi membantu golongan tersebut untuk memiliki kediaman sendiri. Dalam kenyataan medianya hari ini, Augustine Wong berkata pihaknya juga akan turut berbincang mengenai pencapaian sasaran membina 2,000 unit rumah mampu milik setahun bermula tahun depan seperti yang ditetapkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Terdahulu pada Sabtu lepas, Ketua Menteri telah mengarahkan Syeda untuk membangunkan rumah mampu milik mulai tahun depan bagi menampung permintaan masyarakat terhadap rumah jenis itu. Beliau turut memaklumkan kerajaan negeri menyediakan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit untuk HDAS yang akan membantu golongan belia memiliki rumah pertama mereka. Di bawah skim tersebut, Kerajaan Sarawak akan menampung deposit RM10,000 bagi rumah berharga RM300,000 dan ke bawah untuk setiap pemohon yang berjaya. Baik, sementara itu, warga kerja Jabatan Penyiaran Sarawak yang terlibat dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sarawak ke-12, khususnya pelapor, perlu lebih berkredibiliti dalam setiap pelaporan mereka. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof memberitahu, setiap petugas harus melaksanakan tugasan dengan penuh komited, sejajar dengan kehendak dan keperluan jabatan. Jelasnya, pelapor perlu mengguna dan memanfaatkan kemudahan teknologi yang disediakan dengan sebaiknya dalam setiap pelaporan menerusi pelbagai platform RTM termasuk radio, televisyen dan media sosial. Ujar beliau lagi, kejayaan penyiaran atau pelaporan mengenai PRU DUN Sarawak adalah bergantung kepada maklumat yang disampaikan kepada penonton dan pendengar. Abdul Hadi berkata demikian pada majlis penutupan kursus pelaporan dari lokasi anjuran Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching hari ini. Kursus selama 5 hari itu dihadiri oleh 67 peserta dari RTM Sarawak yang bertujuan untuk mendedahkan mereka dengan penggunaan peralatan mobile journalism Mojo. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih Buma di atas perkembangan itu.